seterusnya, laporan berita dari Bumi Kenyalang pula. Antara paparannya, agihan bantuan bekalan makanan ke 9 zon utama yang melibatkan 216 buah rumah panjang berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi perinciannya kita terus saja bersama Vanessa Mering di RTM Kuching. Silakan Vanessa. Terima kasih Miza, salam sejahtera dan salam hormat. Kerajaan negeri memperuntukkan RM1 juta masing-masing ke daerah Limbang dan Kapit bagi membolehkan ujian Polymerase Reaction Chain PCR dilakukan di hospital tempatan. Menurut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, kerajaan negeri turut memberi dana bagi Universiti Malaysia Sarawak, Pusat Perubatan Borneo dan Gribbles Patologi untuk membantu proses ujian calitan di Sibu. Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata dengan inisiatif itu, ia akan menambah kapasiti ujian PCR di negeri ini sebanyak 6,000 ujian PCR COVID-19 sehari. Menerusi kenyataan, beliau turut mensahirkan penghargaan kepada Kementerian Kesihatan kerana telah memperuntukkan RM21 juta untuk meningkatkan kemudahan, peralatan dan pelbagai mahkamah region untuk ujian PCR, ekoran peningkatan kes COVID-19 di negeri ini. Sementara itu, RM36 juta turut diperuntukkan bagi penambahan 29 buah katil di unit rawatan rapi dan peralatan hospital di Sibu, Bintulu, Miri dan Limbang. Bantuan bekalan makanan terus diagihkan ke kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Dudong pada hari ke-9 Perintah Kawalan Pergerakan PKPD bahagian Sibu. Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Luar Bandar Sibu, Wong Ching Yong memberitahu bantuan di kawasan berkenaan dibahagikan kepada 9 zon utama yang melibatkan 216 buah rumah panjang. Jelas Wong Ching Yong, bantuan bekalan makanan PKP 2.0 Sarawak Kusayang daripada kerajaan negeri ini sekaligus membantu penduduk di rumah panjang yang kini terjejas kerana sukar bergerak ke bandar untuk membeli keperluan. Katanya fasa pertama difokuskan kepada penduduk di rumah panjang, manakala fasa kedua memfokuskan penghuni yang tinggal di lot kedai atau rumah sewa di Sibu. We will rely a lot on Penggulu, Kapitan, Ketua Kampung. They know best. They are now trying to collect all the names who need food aid. Ching Yong ditemui pemberita semasa di pusat agihan di Jalan Aman Sibu. Sementara itu, penduduk yang ditemui bersyukur dengan bantuan segera yang dihulurkan kerajaan negeri itu. Mana puji kami dari rumah penjai. Lepas bantuan tu cukup buat kami lah. Memuaskan rakyat buat luar bandar. Kami serumah halapan ke hidup kena tanam topik. Nada boleh nak jual dia tu deh. Ini lah ngambil ngebuat duit lebih babian ambil. Nada agak nyo minta tolong orang tu. Betul tolong saya tak temu mantuk pakai kami rumah panjai dia suntuk amat bab makai dia tu. Dia makan kembali barang pemakai apa dia kat keluar apa jauh apa dia kat keluar. 20 Januari lalu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg hadir ke Sibu bagi majlis penyerahan simbolik bantuan makanan Sarawak Kusayang untuk penduduk terjejas PKP. Sejumlah RM5.1 juta diperuntukkan untuk tujuan itu, melibatkan pemberian bungkusan makanan bernilai RM70 kepada lebih 73,000 ketua isi rumah dari 11 kawasan DUN. Pengagihan bekalan makanan kepada 198 penghuni Rumah Ramba alias Rumah Emah Sungai Liam Bakong di Miri terus disalurkan. Menurut Pegawai Kebajikan Masyarakat Bahagian Miri, Pengiran Muhammad Najib Pengiran Muhammad, penghantaran bantuan makanan secara terus itu dibuat berikutan pelanjutan tempoh sekatan pergerakan selama 14 hari yang akan bermula Selasa ini. Pengiran Muhammad Najib memaklumkan bekalan makanan yang diagih adalah beras, kopi, gula dan makanan dalam tin, selain lampin pakai buang dan susu. Beliau ketika dihubungi pemberita turut mendedahkan pengagihan bekalan makanan dibuat ke 5 buah rumah panjang dan 2 buah sekolah serta petugas barisan hadapan yang terlibat di kawasan berkenaan. Perintah Sekatan Pergerakan Daerah Beluru berkuat kuasa sejak 10 Januari lalu berikutan pengesanan kontak rapat kluster Pasai di Sibu yang melibatkan rumah panjang tersebut.
Ekoran kenaikan harga minyak masak baru-baru ini ia telah mengundang keresahan kepada orang ramai termasuk golongan pengusaha perniagaan makanan. Tinjauan kru RTM di sekitar Bandaraya Kuching mendapati masyarakat memberikan pelbagai respon berikutan kenaikan harga tersebut. Bagi Agustin Morris, peniaga premis makanan, beliau berharap akan terus memantau dan menangani kenaikan harga minyak masak. Walaupun harga minyak naik, tetapi dengan situasi COVID-19, pelanggan yang makin kurang, kami terpaksa menetapkan harga yang sama. Peniaga kecil lah, yang banyak macam tidak yang berjual kuih muih, jual keropok lekor, sebab tidak yang banyak menggunakan minyak. Macam orang biasa menggunakan dalam kuantiti yang sedikit, saya terkesan gila lah. Tamu dapat setidaknya pantau lah nak harga minyak masak tu sebabnya keperluan harian nak macam dah bawang pindah. Dalam pada itu, seorang suri rumah, Dharma Ain, berpendapat sekiranya harga minyak masak naik, ia adalah masa yang sesuai untuk mengurangkan penggunaan minyak dalam masakan. Lepas berjimat lah makan goreng macam hari-hari kurangkan sikit nak macam tu. Kita makan kini tok sik digalak gila makan minyak nak. Kita kontrol lah sikit makan makanan kita. Sejak Jun tahun lepas, Lembaga Minyak Sawit Malaysia melaporkan tren harga minyak masak mentah di pasaran dunia meningkat setiap bulan dan menyebabkan kenaikan harga pengeluaran terus meningkat. Keutuhan perpaduan rakyat di negeri ini jelas dilihat ketika musibah banjir melanda Sarawak baru-baru ini. Pelbagai pihak tampil menyalurkan bantuan kepada penduduk terjejas banjir termasuk Liga India Muslim Kuching antara yang menjalankan usaha murni itu tatkala rakyat masih terkesan akibat pandemik COVID-19. Presiden Liga India Muslim Kuching, Abdul Jalil Abdul Majid, menyifatkan bantuan tersebut adalah dasar kemanusiaan, lebih-lebih lagi dalam situasi keadaan ekonomi dan pandemik yang menimpa negara ketika ini. Tak kira kos lah. Jadi kami tengok itu berapa orang yang perlu, kita bantu saja. Kita pun tak kira bangsa, tak kira agama siapa-siapa. Asal kita punya orang, kita semua bantu semua lah. Sementara itu, beberapa penduduk yang menerima bantuan bersyukur dengan sumbangan yang diberikan kepada mereka. Saya harap Tuhan yang dapat membalaskan budi mereka, insya-Allah. Beri saya terima kasih ngagai kita Muslim. Aku dari Kampus Suri, bagian Iban di KK Kampus Suri. Barangan keperluan asas seperti beras, minyak masak, bihun, tepung dan telur itu diberikan kepada 50 buah isi rumah di sekitar Kampung Stapok, Jalan Batu Kawah, Kuching. Sumbangan tersebut diberikan secara berperingkat bagi mematuhi prosedur operasi standard COVID-19. Pengumuman bantuan khas Sarawak Kusayang 5.0 yang diumumkan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg pada Khamis lepas bukti kerajaan negeri sedia membantu penduduk negeri ini untuk meneruskan kehidupan dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi akibat pandemik COVID-19. Beberapa penduduk di Bandaraya Kuching yang ditemui RTM berasa amat bertuah kerana bantuan yang diberikan dapat meringankan beban mereka. Dan bertuah sebab mempunyai kerajaan yang prihatin. Kita dapat melihat tarif elektrik, diskaun bil elektrik, bil utiliti dan juga bantuan kepada pengusaha-pengusaha kecil yang berniaga di pasar malam dan sebagainya. Ini merupakan satu langkah yang bagi saya penting sebab ianya dekat dengan hati rakyat. Dapat meringankan beban rakyat, tak kira apa bangsa atau agama, semua orang yang perlu dibantu, kerajaan bantu. Dan kerajaan Ketua Menteri kita sekarang betul-betul prihatin pada rakyat Sarawak. Kedua-dua mereka berkata demikian kepada pemberita di Kuching. Sekian dahulu perkembangan berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan Miza. Baik, terima kasih Vanessa.